Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Ini adalah Pantau Kerajaan Baharu. Sebentar tadi kami baru saja membawakan sidang media pasca mesyuarat Kabinet yang dibawakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Antara lain, beliau menegaskan bahawa Kerajaan Perpaduan tidak menggunakan badan siasatan dan juga badan keadilan untuk menekan pihak-pihak tertentu, khususnya parti politik, dan siasatan berkaitan dengan penyalahgunaan dan sebagainya akan diteruskan untuk semua parti politik dan tidak ada pendakwaan terpilih dan sebagainya. Dan selain daripada itu, Perdana Menteri juga membincangkan dan juga berkongsikan mengenai strategi untuk TVET, di mana peruntukan untuk TVET pada bajet 2022 yang lalu sebanyak 6.7 bilion ringgit dan melibatkan 500 institusi di seluruh negara. Justru kerajaan merencanakan perlunya disinergi dan juga kerjasama bersama dengan syarikat-syarikat swasta dan juga pihak GLC untuk memanfaatkan lokasi kepakaran dan juga lokasi institusi itu dengan syarikat ataupun kemahiran dan juga teknologi yang ada dibawa oleh syarikat-syarikat GLC ini. Ini sedikit sebanyak perkembangan daripada sidang media oleh Perdana Menteri pasca mesyuarat Kabinet sebentar tadi yang kami bawakan. Laporan penuh akan kami bawakan di astroawni.com. Tapi saya nak bercerita mengenai isu yang berkaitan dengan pertanian, dan ini juga antara cadangan dan juga saranan menjelang pembentangan bajet 2023 yang bakal berlangsung pada 24 Februari ini, di mana Kerajaan Persekutuan menerusi syarikat-syarikat berkaitan dengan kerajaan GLC di bawah Kementerian Keuangan MOF sedang mencari tanah terbiar di negeri-negeri untuk disewa atau dipajak bagi mewujudkan projek pertanian moden. Timbalan Menteri Keuangan semalam, Datuk Seri Ahmad Mazlan, berkata terdapat keperluan mengenai perkara tersebut, terutamanya dalam usaha untuk memastikan sekuriti makanan negara terjaga. Dan ini adalah antara perkara dan juga maklum malas yang diterima oleh pihak Kementerian Keuangan menjelang Belanjawan 2023. Untuk membincangkan perkara ini, saya tanyalah terus kepada orang yang terlibat dalam industri pertanian ini, industri Argo. Saya ingin terus sahaja bersama dengan saudara Azizul Julirin. Beliau merupakan pemilik Kundasang Aqua Farm. Azizul, sebagai seorang usahawan dalam bidang agro, hal yang berkaitan cukup tanah, tak cukup tanah sentiasa menjadi masalah. Orang yang ada tanah tidak mungkin ataupun jarang sekali membiarkan tanahnya dan juga tak nak terlibat dalam perniagaan yang melibatkan pertanian. Tapi orang yang terlibat dalam agro dan juga pertanian sentiasa kata, saya tak cukup tanah, saya tak cukup aset utama itu. Bagaimana cadangan dan juga hal berkenaan dengan tanah terbiar dan juga perlunya ada satu rangka yang lebih besar untuk memudahkan tanah-tanah terbiar ini dilaksanakan adalah satu perkara yang relevan untuk ditangani segera? Baik, terima kasih atas sesi pada petang ini. Dan saya membaca laporan berita yang telah disiarkan pada hari semalam berkenaan dengan cadangan daripada Kementerian Keuangan sendiri yang dinyatakan oleh Timbalan Menteri Keuangan Datuk Seri Ahmad Mazlan tentang menggunakan tanah-tanah terbiar yang dimiliki oleh GLC dan kerajaan sendiri untuk dipajak. Dan saya kira ini bukanlah satu perkara yang baru kerana kita mendengar cadangan seperti ini sebelum daripada kita dilanda pandemik lagi. Kalau kita boleh imbas semula pada tahun 2019 di bawah Kementerian Ekonomi, telah disuarakan juga perkara yang serupa oleh Menteri Ekonomi pada waktu itu, Datuk Seri Azmin Ali. Dan kemudian pada tahun lepas ketika dibentangkan bajet 2023 oleh kerajaan sebelum ini, juga telah disuarakan oleh Tengku Zafrul sendiri. Dan pada tahun ini, kami sebagai rakyat di bawah dan pemain industri, kita menanti-nanti sejak daripada 2019 hingga tahun 2022, apakah sudah yang telah dilakukan? Adakah hanya mengulang skrip yang sama ataupun kerajaan benar-benar menjiwai dan menyedari bahawa keperluan kepada sekuriti makanan yang kita hadapi sekarang ini benar-benar berada pada tahap kita tidak mempunyai kedaulatan makanan sendiri, sehingga kan baru-baru ini telah tular berkenaan dengan isu telur, ya, dan berbagai makan-makan lain yang sebenarnya sekiranya kita cermati dan kita benar-benar menyedari hakikat ini, kita tidak mempunyai satu keadaan yang cukup berdaulat dan cukup merdeka dari segi makanan sendiri. Jadi saya sebagai pemain industri dan rakan-rakan mewakili rakan-rakan agripreneur di luar sana, kita menyambut baik setiap cadangan daripada pihak kerajaan. Dan luahan itu memang kita perlu. Sebab apa yang saudara sebutkan sebentar tadi. Sebagai pemain industri, kami mempunyai
cabaran dari segi memperbesarkan skala tanaman sedia ada kerana tanah kami tidak mencukupi. Tetapi di pihak kerajaan mempunyai tanah yang cukup luas, pihak GLC juga antaranya seperti Felda, Velcra dan sebagainya yang mempunyai tanah yang menanam tanaman komoditi selain daripada agro makanan yang masih luas lagi. Jadi saya kira apa yang kerajaan perlu buat ialah memajak tanah tersebut dan membangunkan infra asas, kemudian diserahkan kepada pengusaha-pengusaha agro di kalangan rakyat Malaysia sendiri yang mempunyai kepakaran dan mempunyai kemahiran bagi mengoperasikan tanah-tanah terbiar tersebut yang telah dibangunkan infra dengan lebih baik dan lebih baik kalau sekiranya dibangunkan seperti projek TKPM, tanaman kekal pengeluaran makanan yang mempunyai fasiliti seperti irigasi, ya, pengairan yang baik, jalan raya, elektrisiti, bagi memudahkan pengusaha industri sendiri bagi mengusahakan tanah tersebut, berbanding untuk pihak GLC ataupun agensi-agensi kerajaan lain yang mengambil alih peranan mengeluarkan makanan tersebut. Jadi biarlah tanah tersebut dipajak oleh Kementerian Keuangan dan diserahkan dari segi pengoperasiannya nanti oleh usahawan agro sendiri. Barulah benda itu saya ingat boleh ada keseimbangan dari segi pengeluaran, permintaan, kepakaran tempatan, sekaligus memastikan dari aktiviti perniagaan, juga aktiviti pertanian di kalangan Malaysia sendiri ada pengembangan dan penambahbaikan daripada masa ke semasa. Itu respon saya yang pertama. Azizul, tapi kalau diceritakan, kalau GLC yang pajak melalui Kementerian Keuangan kemudian menyerahkan kepada pengusaha yang sudah pun ada kemahiran ataupun ada pengalaman, kadang-kadang proses birokrasi itu seringkali menjadi tanda tanya dan juga tanda soal. Modul dan juga cara pelaksanaan ini pernah kita lihat bukan setakat hari ini, tapi ya, ini adalah warisan berpuluh tahun dan juga berbelas-belas tahun yang lepas. Justru apa sebenarnya yang perlu dipecahkan cara dan juga budaya kerja itu? Kerana sekadar macam Azizul kata, kita boleh cakapkan cadangan, tetapi apabila untuk melaksanakannya, kumpulan petani dan juga kumpulan mereka yang ada kemahiran dalam pertanian moden tidak mendapat limpahannya kerana proses birokrasi itu. Apatah lagi projek pajakan dan sebagainya melibatkan entiti kerajaan yang besar. Pada pandangan Azizul, apa yang kita mahukan berubahnya kalau nak buat? Baik. Sesuai dengan sesi memantau kerajaan baharu ini, maka harapan baharu jugalah daripada kelompok petani ini agar kerajaan pada kali ini benar-benar memaknakan apa yang dicakap. Kita tidak mahu sekadar melontar ataupun menyuarakan sesuatu yang akhirnya diulang berulang-ulang kali, tidak ada dia punya hasil, tidak nampak apa signifikan daripada ucapan-ucapan tersebut. Jadi harapan kami ialah, yang pertama saya setuju tentang birokrasi, kerana bagi usahawan agro ini, kita mungkin tidak terbiasa dengan proses-proses yang terlalu memerlukan dokumen-dokumen yang banyak, ya. Jadi kami ada kepakaran, kami tahu tentang keperluan industri di bawah. Jadi dia perlu ada satu titik temu di antara pembuat dasar dan pelaksana dasar dan juga yang bermain di peringkat bawahan ini. Jadi saya boleh katakan di sini ada 3 elemen penting bagi kita merungkai dan memastikan kelancaran pada perancangan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan atau mana-mana juga kementerian yang melibatkan sektor sektor keterjaminan makanan ini. Yang pertama ialah pihak kerajaan sendiri perlu menjadi accelerator ataupun menjadi pemecut, yang mana perlu sediakan satu polisi atau dasar yang bersifat memudah cara. Contohnya, bila diberikan cadangan tadi menggunakan menebus guna tanah-tanah terbiar untuk kegunaan pertanian, apakah term and reference yang digunakan oleh kerajaan untuk memastikan idea tersebut dapat direalisasikan? Adakah dia merujuk kepada Jabatan Pertanian ataupun kelompok-kelompok kelab-kelab ataupun persatuan-persatuan usahawan untuk memastikan benda itu dapat direalisasikan, ataupun sekadar membincangkan di dalam bilik seminar dan bengkel yang tidak dihadiri oleh pemain industri yang sebenar. Jadi kami mahukan satu dasar polisi yang memudah cara. Yang mana memudah cara itu kita boleh, kalau ada sebelum ini mungkin ada 5 step, kita mau mungkin step itu dikurangkan kepada 3 saja, atau langkah itu dikurangkan supaya birokrasi yang memakan masa berbulan, bertahun-tahun ini dapat disingkatkan.
Jadi para usahawan agro ni pun akan senang hatilah untuk terlibat dan menyumbang bersama-sama. Yang kedua ialah pihak kerajaan perlu menyediakan infra dan juga dana yang kita namakan sebagai enabler ataupun pemboleh daya. Jadi seperti disebutkan tadi, tanah itu adalah antara infra yang tersedia. Tetapi kalau diberikan kepada usahawan untuk menguruskan tanah terbiar yang dah hutan tebal, memang kita tidak mampu sebab kos itu terlampau tinggi. Kita mau minta loan dengan bank perlukan pula dokumentasi yang pelbagai kan. Jadi kita mahu supaya kalau boleh kerajaan tanah itu sudah ada, suntik sedikit modal untuk bersihkan kawasan dan sediakan infra asas seperti jalan raya, air, dan lebih baik kalau telah macam saya sebutkan tadi projek TKPM tanaman kekal pengeluar makanan yang berada di banyak negeri pada waktu ini disediakan fasiliti yang lebih baik, rumah pekerja, kalau boleh ada sistem saliran ataupun teknologi vertigasi yang tinggal saja usahawan ataupun pengusaha masuk dalam dan mengoperasikan kawasan tersebut kerana modal adalah antara kekangan terbesar bagi kelompok usahawan tanian ini. Yang ketiga ialah driver. Ini juga sangat penting driver ataupun pemacu yang mana kecekapan tadbir urus daripada penjual awam. Jadi pihak kementerian, pihak menteri sudah suarakan benda ni. Tapi bila bawa turun ke bawah, kita rujuk pada pegawai-pegawai yang berada di bawah atau kaki tangan, mereka tidak tahu macam mana untuk menjalankan apa yang dihasratkan oleh pimpinan atasan. Ini juga memainkan peran yang penting bagi keboleh berjayaan projek-projek ataupun apa-apa idea yang ingin dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Jadi ketiga-tiga elemen ini sangat penting. Accelerator ataupun pemecut daripada pihak kerajaan sendiri berupa polisi dan juga akta yang bersifat memudah cara. Yang kedua adalah enabler ataupun iaitu pihak kerajaan infrastruktur. Kalaupun mungkin tidak berikan secara grant ataupun pemberian percuma, ya kita boleh sewa dalam harga yang berpatutan ya ataupun pembiayaan mudah dengan pembiayaan yang tidak menekan dan dokumentasi yang tidak terlalu rumit. Yang ketiga ialah driver ataupun pemacu di kalangan penjual awam sendiri yang cekap, yang mahir, yang boleh membantu dari segi pengurusan di antara menjadi orang tengah juga di antara pengusaha dengan pembuat polisi. Jadi saya ingat ini sesuatu yang perlu diberikan penekanan dan pertimbangan oleh pihak kerajaan pada waktu ini. Azizul, menarik sekali apabila Azizul berkongsikan cerita, pandangan dan juga daripada pengalaman sendiri juga saya kira. Tapi saya nak berhenti rehat seketika dahulu. Apabila kita bercerita mengenai pertanian moden, pertanian dalam definisi baru, kadang-kadang kita mungkin terperangkap dengan struktur dan juga pertanian yang konvensional yang lama. Sekiranya kita mengulangi perkara yang sama dengan terma yang baru, ia tidak akan bergerak dan tidak akan mengubah kepada endgame ataupun masalah utama kepada bekalan rantaian bekalan makanan dan juga food security itu. Anak muda seperti Azizul mungkin ada cadangannya bagaimana kita melihat teknologi baru itu perlu didukung oleh infrastruktur yang lain dan juga rantaian bekalan dengan teknologi yang baru. Itu kita bincangkan sebentar lagi ya. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Saudara Azizul Julirin, pemilik Kundasang Aqua Farm masih lagi bersama dengan kita. Kita bercerita mengenai pertanian moden, cadangan kerajaan untuk mengambil alih dengan menggunakan GLC untuk menggunakan ataupun mengambil alih tanah-tanah terbiar untuk diusahakan sebagai tanah untuk pertanian moden, dan ini akan dapat akhirnya membantu untuk meningkatkan dan juga menangani masalah sekuriti makanan yang kita hadapi pada hari ini. Tapi Azizul, cara pertanian moden yang dimahukan itu perlu berasaskan dan juga mengikut acuan terkini, bukannya kepada jenis bantuan dan juga jenis inisiatif yang kita pernah lakukan melalui agensi-agensi pertanian yang lain. Usahawan muda juga kalau dah sekarang ni kalau masalah tanah menjadi kekangan, dengan teknologi masalah itu dapat diatasi dengan produktiviti yang tinggi, dengan konsep AI-nya, dengan teknologinya dan juga dengan smart farmingnya. Justru
bagaimana sebenarnya kalau peluang ini ditambah baik, ianya dapat meningkatkan hasil yang lebih tinggi dan tidak lagi kita mengulangi cara yang lama. Sebagai seorang pemain industri smart farming, apa yang diperlukan pada hari ini kalau kita nak betul-betul serius pasal food security ini? Baik, terima kasih. Bagi saya yang pertama ialah kita perlu mengubah naratif dan mentaliti kebanyakan daripada orang muda dan mungkin juga di kalangan ramai ibu bapa dan juga orang-orang lama sebelum ini bahawa pertanian ini adalah satu aktiviti perniagaan atau pekerjaan yang tidak menjamin masa depan. Jadi seperti yang kita sering dimaklumkan diberikan didoktrin sejak daripada awal sekolah rendah dan sekolah awal prasekolah dahulu. Dia kata belajarlah sungguh-sungguh supaya tak jadi petani, tak balik kampung, tak tanam jagung dan sebagainya kan. Jadi naratif itu perlu diubah, mentaliti itu perlu diubah terlebih dahulu. Kerana pada waktu ini aktiviti agromakan ini adalah satu yang menyumbang kepada ekonomi, kepada kemajuan yang sangat signifikan kepada setiap individu di Malaysia. Jadi pertama adalah segi mentaliti ini perlu diubah melalui pendidikan. Ya. Jadi pendidikan ini perlu bermula seawal daripada peringkat bawah lagi. Dan seterusnya ialah di kalangan anak muda pula, mereka tidak menginginkan untuk menjadi seorang petani kerana mereka terikat kepada apa yang mereka lihat sewaktu membesar. Seperti kami di Kundasang, ibu bapa kami dan masyarakat sekitar di kalangan orang-orang lama masih lagi menggunakan kaedah konvensional dengan mencangkul ataupun sekurang-kurangnya menggunakan jentera seperti mesin penggembur dan sebagainya. Jadi bagi mereka ini adalah kerja-kerja yang berat, yang sukar, yang melelahkan, bermain selut dan lumpur. Jadi apalah gunanya segenggam ijazah sekiranya perlu kembali ke kampung dan mengusahakan tanah seperti mana kepayahan ayah ataupun ibu bapa yang terdahulu. Jadi ini dapat ditangani dengan penggunaan aplikasi yang moden yang mana pada waktu sekarang kalau kita berkata tentang teknologi drone, IoT, AI dan sebagainya, itu mungkin satu tahap yang tertinggi ya. Tapi daripada peringkat tanaman konvensional di atas tanah tadi pun kita sudah boleh modernkan dengan penggunaan jentera, sistem saliran yang baik dan bagaimana kita boleh memastikan setiap tanaman tadi dapat dirawat menggunakan SOP yang teratur dan bukan lagi berdasarkan kepada rasa ataupun cuba jaya semata-mata. Tapi banyak sudah ilmu pengetahuan dan rujukan yang boleh kita capai melalui aplikasi social media dan juga YouTube misalnya untuk kita belajar keadaan pertanian yang moden daripada apa yang diusahakan oleh orang-orang terdahulu. Dan kalau kita lihat setingkat lebih lagi, pada waktu ini sudah menjadi satu perkembangan ilmu pengetahuan itu terutamanya ketika pandemik COVID-19 dalam sektor aktiviti pertanian makanan, contohnya bertani di laman rumah menggunakan kaedah hidroponik dan fertigasi, sesuatu yang bukan asing lagi di kalangan rakyat Malaysia. Cuma saja kita perlu memilih tanaman makanan yang betul-betul kita perlukan pada setiap hari bagi membolehkan kita dapat penjimatan dan sekaligus kalau ada memperbesarkan sekar tanaman tersebut, di sini berinya kerajaan untuk menjadi pemudah cara bagi mereka yang sudah ada banyak kemahiran dan pada skala yang lebih besar lagi. Dan kita lihat juga ya tentang sektor pertanian moden ini dan kita mengambil topik tentang menebus guna tanah terpakai ini. Kalau kita lihat kepada negara Singapura misalnya yang tidak memiliki tanah yang besar, tanah yang luas, mereka bukan menggunakan tanah, tapi menggunakan ruang-ruang bangunan yang semakin kosong, terutamanya di ruang atas rooftop untuk digunakan sebagai tempat pengeluaran makanan. Kenapa saya kata macam itu? Kerana kebanyakan tanah-tanah terbiar ini berada di luar bandar, dalam skala yang luas, yang besar. Jadi untuk makanan tersebut kalau dihasilkan di sana, dia perlukan kos dan modal yang tinggi dari segi logistik untuk dibawa ke pusat bandar raya untuk dinikmati, digunakan oleh kelompok manusia yang teramai. Contoh di Lembah Kelang, mempunyai berapa juta ramai penduduk. Dan sekiranya kerajaan melihat kepada apa yang sudah sedia ada, contohnya di ruang-ruang bangunan di bandar yang semakin tidak dapat digunakan, pertanian moden itu boleh mengambil tempat berperanan di sana, antaranya dengan contoh ruang bangunan Indo, kita bangunkan smart farming, Indo farming, yang mana saya ingat Mardi mempunyai teknologi ini. Saya pernah sendiri masuk ke dalam kilang
tanaman mardi, yang teknologi sudah tersedia. Tinggal sekali lagi bagaimana dia mau dikembangkan dan digunakan seoptimal mungkin ilmu pengetahuan tersebut dan boleh menjana pendapatan yang dioperasikan oleh usahawan-usahawan pertanian moden ini. Dan untuk ruang-ruang kosong seperti tapak bangunan, ruang parking dan lain-lain, kita boleh mungkin tiru-basi kita inovasikan menggunakan kebakaran tempatan. Bagaimana Singapura mengoptimumkan penggunaan ruang-ruang yang kosong di atas bangunan tadi untuk dibangunkan sebagai pusat pengeluaran makanan. Di samping kita menggunakan ruang-ruang yang besar yang dimiliki oleh GLCGSC tadi untuk pengeluaran makanan dalam kaedah pengurusan seperti aset makanan. Macam mana Indonesia membina sebuah ibu negeri yang baru, mereka mengambil kira kepada kepesatan dan potensi ramainya penduduk yang akan berhijrah ke ibu negeri yang baru di Nusantara nanti. Jadi mereka telah menggiatkan inisiatif aset makanan untuk pengeluaran padi yang mana libat urus yang sangat aktif dengan orang tempatan dan akhirnya negara Indonesia mempunyai jumlah penduduk 230 juta itu sudah tidak perlu mengimport beras sejak daripada beberapa tahun yang lepas. Kita pula bagaimana? Jadi kita perlu sangat teliti dan untuk benda ini dapat direalisasikan, saya sangat optimis pihak kerajaan dapat jalankan perkara ini melalui libat urus dengan pemain industri. Dan bukan hanya berlegar di sekitar kementerian atau agensi semata-mata. Terima kasih. Azizul, kurang daripada setengah jam saya berbual dengan Azizul. Banyak sekali idea yang dilontarkan, banyak sekali realiti masalah dan juga penyelesaian juga yang dilontar ataupun dicadangkan oleh Azizul sebagai seorang pemain industri dalam bidang pertanian. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Pantau Kerajaan Baharu. Harap ianya diguna pakai, didengari dan juga dilaksanakan dengan sebaik mungkin kerana akhirnya kita perlu cukupkan makanan. Terima kasih Azizul Julidin, pemilik Kundasang Aqua Farm kerana sudi bersama kami dalam Pantau Kerajaan Baharu. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Pandangan dan juga cadangan teruskan bersama kami di platform digital kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.